Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Dayang. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan isu kami iaitu yang bertajuk diskriminasi kaum dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Pertama sekali saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu bermula dengan Patricia Gloria, kedua Adila, ketiga Alia Maisara, keempat Darwina, kelima saya sendiri Meg Christine, keenam Hanisa Miza dan terakhir sekali Jacqueline Pia. Seterusnya saya akan teruskan dengan pengenalan iaitu diteruskan oleh saudari Adila. Okey, untuk pengenalan, diskriminasi kaum merupakan masalah biasa yang memberi kesan kepada masyarakat di seluruh dunia termasuk Malaysia. Sebagai sebuah negara agama yang terdiri daripada pelbagai etnik termasuk Melayu, Cina, India dan kumpulan peribumi, Malaysia telah menghadapi pelbagai tentangan dan menangani layanan dan peluang yang sama untuk semua rakyatnya. Walaupun negara telah mencapai kemajuan yang ketara dalam menggalakkan kehormatan kaum, terdapat beberapa contoh di mana diskriminasi kaum masih wujud dalam sistem kerajaan. Dasar sosial dan ekonomi kerajaan Malaysia memihak kepada orang Melayu dan pada dasarnya anak negeri Sabah dan Sarawak, tetapi dalam praktiknya dasar ini tidak memberi manfaat kepada anak negeri Sabah dan Sarawak yang membentuk majoriti pendapatan 40% terendah Malaysia. Maka munculnya dasar ekonomi baru yang bertujuan untuk mengurangkan ketidaksamaan pendapatan antara orang Melayu yang lebih miskin dan kumpulan minoriti yang lebih kaya. Masih belum mencapai majoriti orang Melayu. Warisan perkauman struktural terus menghalang pertumbuhan ekonomi untuk semua dan ketidaksamaan kaum di Malaysia hari ini berpunca daripada tingkah laku, kepercayaan dan dasar awam dan swasta yang berterusan yang mengakibatkan pengagihan sumber fizikal, kewangan, buruh dan lain-lain orang Melayu. Diskriminasi atas dasar pendapat politik dan ketidaksamaan di Malaysia juga berleluasa. Itu sahaja pengenalan pada saya. Seterusnya kita akan teruskan dengan rakan saya Alia Maisara. Baiklah, seterusnya kita akan meneruskan dengan definisi dan aplikasi definisi diskriminasi perkauman. Okey. Diskriminasi perkauman merujuk kepada layanan yang tidak adil atau tidak sama rata terhadap individu atau kumpulan berdasarkan kaum, etnik, agama atau asal-usul negara mereka. Diskriminasi terhadap kaum boleh berlaku dalam pelbagai bidang kehidupan termasuk pendidikan, kerjaan, perumahan, perkhidmatan awam dan juga kesihatan. Diskriminasi jenis terkenal juga boleh berlaku dalam pelbagai bentuk daripada layanan kasar atau keganasan fizikal kepada layanan yang lebih halus seperti stereotip, prasangka dan pengecualian. Ini boleh membawa kepada ketidakadilan sistematik dan peluang terhad untuk individu atau kumpulan tertentu. Manakala aplikasi definisi diskriminasi perkauman merujuk kepada isu yang kompleks yang melibatkan diskriminasi berdasarkan bangsa, warna, keturunan, kewarganegaraan ataupun keturunan asal etnik. Diskriminasi ini berdasarkan pada prinsip persamaan di mana semua manusia dilahirkan bebas dan setara dari segi maruah dan hak. Rasis sebaliknya berkaitan dengan berat sebelah dan prasangka, sementara diskriminasi kaum memberi tumpuan kepada tindakan diskriminasi. Konsep bangsa sedang dipersoalkan kerana berdasarkan fakta bahawa semua manusia tergolong dalam spesies yang sama dan hanya ada manusia. Itu sahaja dari saya. Yang seterusnya adalah metodologi. Reka bentuk kajian yang telah kami pilih adalah daripada bentuk tinjauan. Instrumen kajian yang telah kami ambil adalah mengumpul data yang dikehendaki bagi menjawab soalan penyelidikan. Cara mendapatkan responden adalah kami memilih 5 orang responden yang terdiri daripada student UPMKB dan membuat pemerhatian daripada tempat kajian. Data yang telah kami ambil adalah daripada temu bual, rujukan perpustakaan dan memproses dan mempersembahkan data. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menerangkan tentang perbincangan dan analisis data. 4.1. Ini merupakan insiden perkauman yang berlaku di Malaysia. Dari segi politik, yang pertama ialah hanya orang Melayu Muslim boleh menjadi Menteri Pendidikan Malaysia, tegas ahli Parlimen PAS. Yang kedua, Dr. Mahathir digelar pengecut kerana bekerjasama dengan DAP. Yang ketiga, mencerobohkan kuil Hindu menggambarkan sikap tidak tolak ansur Menteri Besar Kedah. Yang keempat, ucapan rasis di sidang parlimen. Dari segi yang kedua iaitu perkauman dalam pendidikan, yang pertama ialah Kementerian Pendidikan mengeluarkan arahan mengenai keharaman Festival Pongal. Yang kedua,
Seruan penghapusan sekolah vernakular secara berperingkat. Okey, baiklah. Yang terakhir sekali ialah perkauman di sektor lain. Yang pertama, lelaki dijatuhkan hukuman 5 bulan kerana melakukan serangan fizikal dan lisan terhadap pekerja makanan. Yang kedua, perkauman dalam penyewaan perumahan, dan yang ketiga ialah kilang Ipoh didakwa mendorong perkauman, lelaki didapati mati akibatnya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan ke 4.2 iaitu Perlembagaan Persekutuan Hak untuk Kesamarataan. Di Malaysia dan di dalam perlembagaan mana-mana negara di seluruh dunia, hak untuk kesamarataan ialah hak asas dan dasar kepada demokrasi yang berfungsi. Tanggapan kesaksamaan ini merujuk kepada hak untuk menerima layanan dan perlindungan yang sama di bawah undang-undang. Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberi hak-hak asasi kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, agama, etnik atau jantina. Hak untuk kesamarataan adalah salah satu daripada hak-hak tersebut. Ia merangkumi prinsip bahawa semua individu harus diperlakukan dengan adil dan sama di bawah undang-undang. Hak untuk kesamarataan melindungi rakyat daripada diskriminasi dan memastikan akses yang sama kepada peluang perkhidmatan awam, pendidikan dan lain-lain. Perlembagaan juga melarang diskriminasi berdasarkan faktor-faktor seperti agama, ras, keturunan ataupun jantina. Prinsip hak untuk kesamarataan adalah asas untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan harmoni di Malaysia. Itu sahaja. Seterusnya terdapat beberapa langkah-langkah mengatasi diskriminasi kaum ini. Antaranya adalah perundangan dan pembaharuan dasar di mana mewujudkan dan menguatkuasakan undang-undang dan dasar secara eksplisit melarang diskriminasi kaum dalam semua aspek kerajaan. Baiklah, yang seterusnya adalah inisiatif kepelbagaian dan kemasukan. Menggalakkan kepelbagaian dan kemasukan dalam institusi kerajaan dengan secara aktif merekrut dan mengekalkan individu dari pelbagai latar belakang kaum dan etnik, mewujudkan matlamat kepelbagaian, mewujudkan program mentor dan menyediakan latihan untuk meningkatkan kesedaran dan kepekaan terhadap isu-isu perkauman. Seterusnya mengumpulkan dan analisis data di mana kumpulkan data komprehensif mengenai perwakilan dan pengalaman kumpulan kaum dan etnik yang berbeza dalam kerajaan. Yang seterusnya adalah accountability dan pemantauan. Mewujudkan mekanisme untuk membuat pegawai kerajaan bertanggungjawab untuk menangani diskriminasi kaum. Seterusnya, latihan kecekapan budaya di mana menyediakan program latihan dan pendidikan untuk kaki tangan kerajaan di semua peringkat untuk membangunkan kecekapan budaya. Penglibatan dan perundingan komuniti, ia melibatkan dengan komuniti yang terjejas oleh diskriminasi kaum dalam proses membuat keputusan kerajaan. Seterusnya, menggalakkan akses dan peluang yang sama di mana memastikan akses yang sama kepada perkhidmatan, program dan peluang kerajaan untuk semua kumpulan kaum dan etnik. Selain itu juga, komitmen kepimpinan. Ia memupuk budaya eksklusif dan anti-diskriminasi dalam agensi kerajaan. Langkah seterusnya adalah dengan kesedaran dan pendidikan awam, iaitu menjalankan kempen kesedaran awam untuk mempromosikan pemahaman dan mencabar stereotip dan prasangka. Yang terakhir ialah penilaian dan penambahbaikan berterusan. Ia menilai secara kerap keberkesanan langkah dan dasar anti-diskriminasi, membuat pelarasan yang diperlukan berdasarkan maklum balas dan data. Seterusnya saya akan teruskan pada kesimpulan. Apa yang dapat kita simpulkan adalah diskriminasi terhadap kaum dianggap sebagai satu tindakan yang tidak adil dan tidak boleh dibenarkan dalam Malaysia. Diskriminasi terhadap kaum merupakan layanan yang tidak sama rata, pengecualian atau pengabaian dalam suatu kaum. Diskriminasi seperti ini boleh membawa kepada ketidakadilan, ketidaksamaan dan pencabulan hak asasi manusia. Oleh itu, penting untuk menyadari bahawa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk dihormati, diiktiraf dan dilayan secara adil tanpa mengira rezeki yang membezakan mereka. Diskriminasi terhadap sesuatu kaum bukan saja merugikan individu mangsa, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan kerana ia menghalang kepelbagaian, kesaksamaan dan juga kemajuan sosial.
Dan yang terakhir, dalam membina masyarakat yang inklusif dan adil adalah penting untuk menghormati kepelbagaian, memerangi prasangka dan juga stereotip yang tidak wajar, dan menggalakkan kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi tentang nilai kemanusiaan sejagat. Setiap orang tanpa pengecualian mesti diberi peluang yang sama untuk membangun, mengambil dan juga menyumbang kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Sekian itu saja daripada kumpulan 7. Sekian itu sahaja daripada kami kumpulan 7. Sekian, terima kasih. Pengalaman saya dalam isu diskriminasi kauman ni adalah, saya sebelum ni bersekolah di Semenanjung SMK Darul Ihsan. Jadi dekat situ pelbagai kaum yang ada dalam satu sekolah tu. Salah satunya kaum Cina, kaum India dan kaum Melayu lah. So dia ada 3 kaum. So dekat situ apa pengalaman yang saya boleh nampak dekat sekolah saya tu, dekat situ kita boleh nampak kelompok-kelompok kaum. Diorang tak duduk sekali. Diorang akan duduk satu kelompok. Contohnya kelompok India akan duduk dengan kelompok India, kelompok Cina akan duduk dengan kelompok Cina, kelompok Melayu akan duduk dengan kelompok Melayu. So diorang memang takkan bergabung ataupun diorang takkan duduk sekali. Jaranglah saya nampak begitu. Diskriminasi perkauman rasanya pernah, mungkin masa pasukan hari itu saya di Permainan dan cukup yang kawasan Cina, dan mereka nampak saya masuk dalam dan mereka pun terkejut, kenapa ada dia di dalam ni? Di situ saya rasa offended lah, dan saya rasa saya mengalami diskriminasi. Apa yang saya boleh ceritakan, benda ni tidak terjadi pada diri saya. Benda ni terjadi dekat kawan-kawan saya, di mana sekolah lama saya dahulu ada 2 bangsa yang tidak boleh berjumpa. Maksudnya di sini apabila mereka hanya bertemu mata, mereka boleh mencetuskan pergaduhan walaupun hanya bertentang mata macam itu. Pengalaman diskriminasi kaum yang pernah saya alami ialah di kampung saya sendiri, di mana kampung saya itu terdiri daripada masyarakat dusun. Apabila orang Bangladesh ataupun orang India lah masuk di kampung kami, mereka akan menghalau orang tersebut. Kita tahu orang Bangladesh ni dia ada perniagaan perabot kan. Okey, jadi bila orang tu dia jual lah perabot di kampung kami itu, dia akan dihalau serta merta. Yang kedua pula, kalau ada perkahwinan campur macam India, perkahwinan orang dusun, mereka akan dibenci dan diejek seumur hidup. Berdasarkan dengan pengalaman saya sering menerima ejekan yang bersifat stereotip di mana orang-orang Semenanjung Malaysia masih menganggap orang-orang Borneo dari Sabah ataupun Sarawak masih tinggal di atas pokok. Itu merupakan diskriminasi perkauman yang paling popular yang saya rasa masih diamalkan dari zaman dahulu dan sekarang. Kawan yang berlainan kaum tu of course ada. Saya ada juga kawan yang berkaum Cina, berkaum India dan berkaum macam kat Sarawak ni macam-macam perkauman ada. So saya memang banyak berkawan dengan macam-macam kaum lah. Pernah dan masih ada dan memang ramai. Saya memang mempunyai kawan yang berlainan kaum. Dari bangku sekolah lagi, sekolah menengah, iaitu saya yang berbangsa Bajau, saya mempunyai rakan yang majoritinya berbangsa kaum Iranun. Dan sehingga saya berada di alam universiti pun, saya mempunyai kawan yang berasal daripada Sarawak, iaitu berbangsa Brawan, bangsa Iban dan juga dari Sabah sendiri, iaitu berbangsa Dusun Ranau. Banyak kawan yang mempunyai pelbagai kaum, di mana pengalaman saya lah, saya membesar dengan sekolah yang penuh dengan orang yang bermacam-macam kaum seperti Cina, India, Melayu, macam tu. Saya pernah mempunyai kawan yang berlainan kaum dan saya lebih berminat untuk berkawan dengan yang berlainan kaum lah sebab saya boleh mengetahui budaya mereka tersendiri. Contohnya, sejak saya masuk di alam universiti ini, saya berkawan dengan rakan yang berbangsa Bajau Samah, Dusun, Iban dan sebagainya. Nak dikatakan dengan politik. Politik ni boleh dijadikan ataupun boleh dikaitkan
punca berlakunya isu perkauman ni. Sebab apa? Bila orang kata apa? Sebabnya politik ni pun macam saya cakap juga, dia tak semuanya politik ni kaum dia kaum Melayu saja, ada juga bercampur aduk. So banyak kejadian yang berlaku kat Malaysia ni, perbalahan kaum itu disebabkan politik juga. Pandangan saya terhadap politik pada masa kini, rasanya kerajaan sekarang ni saya rasa saya sangat-sangat sokong mereka berbilang kaum dan mereka tidak berkait terhadap satu bangsa saja. Apa yang saya boleh katakan dengan politik masa kini, walaupun pemimpinnya majoriti berbangsa Melayu, saya tidak nafikan. Walaupun sedemikian, Bumi Putra yang lain pun yang ada di Sabah dan juga di Sarawak serta kaum Cina India turut mendapat keistimewaan sama seperti kaum Melayu. Pandangan saya berdasarkan isu politik sekarang ialah berdasarkan pemimpinnya lah. Kita boleh lihat baru-baru ni di Sabah, pemimpin kita dia pergi ke KDCA Penampang untuk menyambut pesta keamatan bersama-sama dengan rakyat Sabah. Jadi di sini kita boleh lihat usaha pemimpin Malaysia untuk mewujudkan hubungan yang erat bersama kaum Bumi Putra seperti kaum dusun. Pandangan saya, Malaysia dikatakan mendapat nafas baru di mana selepas berlakunya pertukaran kerajaan lah. Jadi dengan itu saya berharap pembangunan ekonomi akan ke arah yang lebih baik daripada era sebelumnya. Dia adalah kerajaan perlu stabilkan politik ni supaya isu perbalahan kaum ni tak terjadi. Sebagai contoh, kerajaan boleh ambil berat tentang isu perkauman ni. Sebagai contoh dia, jangan pergi pada satu kaum je. So semua kaum bagi satu adil, sama adil maksud saya. Apa yang diberikan dekat kaum Melayu itu juga diberikan kepada kaum India ataupun kaum Cina ataupun kaum yang lain. Dia tak boleh nak bagi ke kaum Melayu lebih, kaum ni tak dapat. Tak boleh, semua kena sama rata. Yang boleh diambil dari politik masa kini, saya rasa parti-parti yang lain yang lebih mengutamakan sesuatu bangsa sahaja seperti mungkin UMNO ataupun parti yang mementingkan satu agama sahaja seperti PAS perlu ambil langkah yang lebih mendalam lah mengenai apa berkaitan dengan politik seperti berbilang kaum dalam mereka punya parti seperti Anwar Ibrahim punya parti sekarang lah. Maka yang boleh dilakukan oleh pemimpin kita adalah menitik beratkan isu-isu perkauman yang terjadi di Malaysia, iaitu bercampur tangan sekiranya ada sesuatu bangsa ni dia memburuk-burukkan bangsa yang lain. Antara langkah yang boleh diambil untuk politik masa kini adalah yang pertama, pemimpinnya haruslah bersikap adil lah dengan semua kaum di Malaysia. Dari segi pengagihan kewangan, bantuan makanan macam tu. Langkah yang boleh diambil oleh politik pada masa kini ialah pihak kerajaan haruslah bersifat prihatin seperti mendengar luahan hati rakyat Malaysia lah untuk memberi pertolongan dari segi kewangan, bahan keperluan, makanan dan sebagainya tanpa mengira kaum. Itu sahaja. Terima kasih.